So arang tu benda yang amat-amat memerlukan di waktu sejuk, terutamanya di waktu malam. Tapi benda yang itu pun mereka tiada untuk memanaskan badan mereka. Sehingga kan ada keluarga yang kita melawat tu, mereka terpaksa cari, pergi ke kedai-kedai jahit untuk cari kain-kain lebihan tu untuk mereka bakar dalam pemanas tu. Ada keluarga yang kita di Syria, saya masih ingat masa tu hari pertama kita masuk ke Syria di Jindires. Keluarga tu ceritakan mereka untuk bakar pemanas tu di dalam itu mereka perlu kutip daun-daun di luar ataupun apa-apa di jalanan yang boleh digunakan untuk bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Sabrina, di dalam podcast Cinta Gaza Malaysia untuk edisi khas, iaitu misi ke Turki, Syria dan juga Lebanon. Baik, di depan saya ni tak lain tak bukan orang yang selalu pergi misi. Muka dia je lah yang selalu pergi misi luar negara, iaitu Tuan Syafiq. Boleh sebutkan hai ke? Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Tu je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita pun kalau ikutkan pada hari ini genap 2 minggu selepas balik daripada misi, betul ke? Betul. Jet lag lagi ke? Tak ada dah. Oh, tak ada dah. Alhamdulillah, okay, selesai. Alhamdulillah. So dah okey lah, dah ikut waktu Malaysia lah. Dah ikut waktu Malaysia. Alhamdulillah. Okey, adakah ini kali pertama Tuan Syafiq sertai misi? Untuk misi bantuan musim sejuk, untuk misi lah, personally untuk misi, Alhamdulillah ini kali yang ke-5. Tapi yang untuk misi khusus kepada musim sejuk, ini kali yang pertama. Kali ke-5 untuk misi dalam Malaysia lah. Untuk di luar. Untuk di luar. Kalau sebelum ni kita pergi korban 2-4 kali rasanya. So kiranya Tuan Syafiq ni adalah paling senior di dalam misi luar negara. Hebat lah. Saya pun baru je sekali. Okey, saya dimaklumkan ini kali pertama buat ke 3 negara. Betul. Turki, Syria dan Lebanon. Okey, bagi 3 perkataan yang menggambarkan misi kali ini. Dan 3 perkataan tu mestilah berbeza-beza maksud dia. Tapi menyampaikan maksud tepat dan padat mengenai misi kali ini. 3 perkataan yang menggambarkan misi. Okey, 3 perkataan keindahan, bercampur bau. Itu kita satu lah bercampur bau. Okey. Dengan rasa empati. Bercampur bau, empati dan juga keindahan. 3 perkataan yang berbeza. Dan saya percaya kejap lagi akan perkataan-perkataan itu akan dihuraikan di dalam bentuk soalan-soalan yang saya akan tanyakan nanti. Betul? Betul. Okey. Tuan Syafiq ni kalau nak tahu, dia merupakan ikon kepada projek CGM lah. Kalau apa-apa berkaitan dengan projek Cinta Gaza Malaysia, kalau nak segala rujukan data-data berkaitan dengan projek, boleh rujuk kepada Tuan Syafiq. Baik. Memandangkan Tuan Syafiq sendiri pernah ada memberitahu saya ini merupakan kali ke-5 pergi ke misi, dan ini kali pertama pergi misi yang melibatkan 3 buah negara. Boleh Tuan Syafiq kongsikan apa yang membezakan misi kali ini dengan misi-misi yang sebelum ini? Jawapan ni biarlah jawapan yang lain sikit daripada podcast sebelum ni. Podcast sebelum ni jawapan macam mana tu? Jawapan dia sebelum ni macam mungkin jawapan Tuan Syafiq sebelum ni jawapan dia mencabar. Okay. Suasana dia. Okey. Menjawab kepada persoalan Cik Sabrina. Okey. Saya brief dulu sikit lah untuk misi kali ni. Untuk misi kali ni, untuk kita pergi ke Lebanon, untuk kita pergi ke Turki, ini ke Syria, ini bukanlah kali yang pertama. Cumanya apa yang kali pertama adalah dalam satu misi kita yang berlangsung lebih kurang, saya kira 15 hari lah, campur pergi dan balik, daripada 7 Januari sehingga 22 Januari. Ini kali pertama yang kita susun misi ini sekali jalan kepada 3 buah negara. Kita bermula daripada Turki, kemudian ke Syria, kemudian ke Lebanon. Apa yang membezakan misi ini dengan misi yang sebelumnya? Okey.
Satunya yang membezakan tu mungkin yang pertama saya boleh sebutkan ni adalah dari segi pengurusan masa kita untuk kali ni. Sebab kita kena follow jadual yang kita dah susunkan. Sebab kita pergi ke Turki, kemudian kita masuk ke Syria, kita daripada Syria masuk balik ke Turki, and then kita pergi ke Lubnan. Itu kita punya susun jadual itu kenalah betul-betul dan juga follow apa yang kita punya misi, objektif kita tu, supaya kita capailah apa yang kita agihkan tu. Kemudiannya yang membezakan juga dari segi cuaca itu, of course, sebab ini musim sejuk. So cuaca itu bagi cabaran sikit lah, cabaran yang sejuk kalau kita tak prepare pada awal. So musim sejuk tu agak-agak berapa suhu dia? Adakah suhu yang sama macam Cameron Highland ke, ataupun Genting Highland ke, ataupun lagi sejuk daripada tu? Dia berbeza di tiga tu. Dekat Turki dengan Syria, paling rendah masa tu kita catat, kalau tak silap saya, dalam 5 darjah Celsius, lebih kurang 5 ke 3 macam tu lah kan. Kemudian kalau di Lubnan, dia masa kita orang pergi tu dia ada sikit dia lebih kurang macam rasa di Cameron macam tu lah. 13, 15, bila malam dia bertambah sejuk macam tu. So di Lubnan tu kita boleh cater sikit lah, tapi bila di Turki dengan Syria tu memang betul-betul sejuk. Mesti beku kan? Tak beku. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingatkan tak bergerak dah jari. Okey, kalau nak tahu musim sejuk di 3 negara tersebut, dia bermula daripada hujung bulan November sehinggalah awal Januari. Dia biasanya sampai Mac, awal-awal Mac macam tu. Okey, faham. So dalam tempoh itu memang pelarian-pelarian ini memerlukan bantuan. Betul, maksud tu. Okey, baik. Tadi Tuan Syafiq dah ceritakan suasana dekat sana dan juga perbezaan misi kali ini, iaitu dari segi pengurusan masa dan juga suhu. Mungkin Tuan Syafiq boleh kongsikan tak bagaimana pula dengan kekangan untuk persediaan berangkat ke sana? Sebab saya percaya selain daripada kekangan yang kita perlu tengok ketika misi dijalankan, kita juga perlu tengok apa kekangan persediaan. Mungkin ada kekangan daripada ahli keluarga yang tak bersetuju, Syafiq jangan pergi. Mungkin ada macam tu kan, sebab nak pergi ke Lubnan ketika negara itu tengah bergolak. So saya percaya mungkin ada kekangan-kekangan tertentu. Okey, kalau kekangan daripada keluarga, Alhamdulillah, keluarga okey. Maksudnya bila kita cakap kita nak pergi tu dalam keadaan kita tahu juga di Lubnan bersepandan dengan Palestin, tapi Alhamdulillah mereka tak ada halangan pun. Alhamdulillah mereka sokong lah macam tu. Untuk kekangan sebelum yang tadi soalan dia, sebelum kita ke misi tu, antara kekangan biasa kalau di part projek, semestinya kita kena susun jadual itu betul-betul mengikut kepada keadaan di sana satu masa. Sebab kalau kita dekat Malaysia, biasa kita punya pagi pukul 7 pagi sampai pukul 6 petang kan. Tapi bila musim sejuk, dia punya cuaca singkat. Jadi kita subuhnya pun awal kurang 5 lebih macam tu. Kemudian pukul 8 kita dah gerak, dan kita kena make sure pergerakan kita tu tak boleh lambat untuk bertolak pagi tu, supaya kita dapat selesaikan semua kita punya agihan. Dan kita akan habis biasanya pukul 4 lebih dan pukul 5 sepatutnya macam tu lah. Tapi ada beberapa hari kita terpaksa extend sikit, ada sampai pukul 7 hingga ke 8 malam macam tu. Kemudiannya sebelum berangkat tu, selain daripada kita punya bantuan musim sejuk ni, dan pada masa yang sama sekarang ni pun kita sedang dalam kempen ataupun projek untuk emergency for Gaza kan, untuk perang yang sedang berlaku sekarang ni. Jadinya kita perlu susun masa kita untuk uruskan projek ni sebelum kita berangkat ke sana. Dan juga semasa kita di sana pun kita ada jugalah tak putuskan hubungan kita dengan tim di Gaza dan juga tim di Malaysia berkaitan dengan urusan projek untuk emergency for Gaza. Berdasarkan penerangan daripada Tuan Syafiq sendiri tu pun bernampak yang peranan Tuan Syafiq sebelum untuk berangkat ke sana tu agak agak berat dan pelbagai, sebab banyak perkara yang perlu diselesaikan sebelum bergerak ke sana. Dan saya juga tertarik untuk bertanya, bagaimana pula dengan persediaan barang-barang keperluan?
untuk menghantar misi ke sana? Adakah disediakan dari Malaysia ataupun disediakan di negara-negara yang terlibat? Okey, untuk persediaan bantuan kita sediakan di negara terus-terus. Kalau macam agihan di Turki, kita sediakan di Turki. Sama juga di Syria pun di Syria. Ini bermakna kalau sumbangan makanan tu tak adalah makanan 2-3 hari ni sampai kat sana, betul? Tak ada. Oh, okey. Faham? Kita semua contoh kalau macam kita punya food parcel, semua makanan ruji tu yang daripada tempat tu sendirilah. Yang sesuai dengan keperluan kita punya penerima tu. Ini bermakna sumbangan-sumbangan yang diberikan tu memang akan terus direct kepada sana lah, dan kita akan berdiri kat sana. Okey, baik. Untuk kali ini kita dah cakap tentang kekangan sebelum persediaan, sebelum untuk berangkat ke sana. Kali ini kita ke dalam sikit, iaitu bagaimana pula dengan kekangan sebagai sukarelawan di dalam misi kali ini. Sejuk sangat ke sampai tak boleh nak menghulurkan bantuan, ataupun mungkin blackout ke? Sebab saya dengar ada juga berlaku blackout sehingga menjejaskan kerja. So macam mana? Kekangan kita betul, macam yang Cik Sabrina cakapkan. Okey, kalau kita nak kata kekangan yang kita hadap lah semasa untuk agihan tu, semasa sepanjang misi berlaku tu, disebabkan kita punya tu full day misi kan, jadi kekangan satunya tu mungkin kurangnya rehat sikit lah, dari untuk hari seterusnya ke hari seterusnya. Sebab kita punya team, kita ada team projek dan juga team media yang pergi. So kedua-dua ni selepas habis daripada misi, kemudian lepas kita dah rehat-rehat apa semua, malam tu kita akan terus macam media dia akan edit video dan sebagainya untuk dipostkan terus pada esok hari. Dan kita di bahagian projek kita akan provide info-info ataupun report ringkas untuk dipost, untuk kita buat posting pada esok harinya. So benda tu kita keep on buat hari-hari. So disebabkan kita perlu tu, so rehat kita tu dia singkat, tapi kita kena manage betul-betul lah supaya walaupun singkat tapi kualiti punya rehat. Okey, daripada jawapan Tuan Syafiq tu saya ada 2 soalan. Okey, yang pertama, soalan yang saya tertarik, adakah pada masa yang sama ketika Tuan Syafiq menyampaikan laporan berkenaan bantuan yang disampaikan pada hari tersebut tu, adakah pada masa yang sama Tuan Syafiq turut menguruskan hal-hal di Gaza? Hal-hal di Gaza ada juga sikit-sikit macam tu. Sebab kita dah maklum dekat tim kita akan pergi ke misi, tapi nak tak nak ada beberapa update yang kita perlukan daripada mereka dan mereka perlukan update daripada kita. Memandangkan ini kali pertama Tuan Syafiq terlibat dengan misi musim sejuk, dan berdasarkan perkongsian Tuan Syafiq tadi, musim sejuk ni melibatkan tempoh malam yang panjang berbanding siang. Adakah jet lag tu dia berbeza dengan misi-misi sebelum ni? Lebih kurang sama juga. Mungkin kalau lewat dia sejam ataupun 2 jam macam tu lah, lebih kurang. Cuma bila kita sampai tu, kita mungkin hari pertama, hari kedua kita kena adapt. Kan biasanya terbangun pukul 3 pagi kan, tiba-tiba terbangun tu, itu biasalah. Tapi nak tak nak dalam misi, sehari kedua hari tu mungkin kita boleh macam okey tak apa, ni stay jet lag, tapi kita kena push untuk hari ketiga dan yang seterusnya kita kena follow masa yang dekat situ. Kalau contoh masa situ pukul 11 tidur, kita pun kena follow tidur. Macam tu, kita tak boleh. Tapi bukan ke pukul 11 kena buat kerja update laporan bukan? Yelah, itu yang saya cakap ni, kekangan yang kita hadap kan. So itu kita boleh kata. Tapi kalau ikut yang, kalau kita nak ke follow betul-betul, kita kena follow masa sana supaya badan kita boleh follow masa lah. Macam tu. Tadi kekangan. Tapi okey, tak apa, menarik jawapan yang menarik. Tapi bila dah lama-lama tu, hari ketiga, hari keempat dah alhamdulillah dah okey dah. Biasanya macam tu ramai orang pun. Okey. Saya rasa saya terlupa nak tanya satu soalan lagi. Soalan apa tu? Soalan dia bergerak ke luar negara tu hari berapa hari bulan dan sampai ke Malaysia berapa hari bulan? Kita bertolak pada 7 hari bulan pukul 1.30 pagi. Itu tolak ke first di Turki lah. Kemudian 14 hari bulan kita bergerak ke Lebanon pun sebelah pagi, pukul 8-9 pagi macam tu.
Kemudiannya kita balik 21. Kita sampai di KLIA pukul 5.50 petang. 22 hari bulan. 22 hari bulan. Betul. Tapi pergerakan dari Turki ke Syria berapa hari bulan? Sebab tadi okey. Pergerakan dari Turki ke Syria. Yang tadi saya sebut masa flight. Sebab ikut Turki Syria kita by darat je. Kita masuk ikut sepadan yang berada di Turki dan Syria. Masa tu kita pergi 7, 8, 9 9, 10, 11 hari bulan kita masuk ke Syria. Bermalam 2 malam di sana. Kemudian esoknya hari ketiga kita kembali ke Turki, di Gaziantep. Kita buat selagi 1 hari misi. Kemudian esoknya tu kita 14 tu kita pergi ke Lubnan. Okay. Dia macam patah balik daripada Turki ke Syria, lepas tu patah balik ke Turki, lepas tu pergi ke Lubnan. Kenapa patah balik tu? Kenapa dia? Kenapa patah balik? Sebab untuk airport flight daripada Syria tak boleh. Jadi kita kena bergerak daripada Turki. Daripada Gaziantep kita pergi ke Gaziantep kita pergi ke Istanbul. Dan kita pergi ke Lubnan. Beirut. Baik. Alhamdulillah. Okay, terima kasih atas perkongsian. Kemudian kita go through ke soalan-soalan seterusnya. InsyaAllah mungkin kita akan lagi korek lagi banyak cerita daripada Tuan Syafiq. Okay, misi kali ini adakah sama seperti misi sebelum ni? Maksud saya, adakah melibatkan pihak ketiga dalam menjalankan misi kali ini? Okay, kita libatkan, misi kita melibatkan kita punya partner lah. Partner lokal yang berada di Turki, Syria dan juga Lubnan. Oh, itu saja. Maksud saya, dekat Turki tu dengan siapa? Dekat Lubnan tu dengan siapa? Ya kan nak rahsiakan tadi. Okay, misi kita bekerjasama dengan partner lokal dekat sana, NGO lokal. Di Turki dengan Syria kita bekerjasama dengan Bonyan, nama NGO tu Bonyan. Kemudian di Lubnan kita bekerjasama dengan HAD, NGO HAD. Kenapa kena bekerjasama dengan diorang? Kenapa kerjasama dengan diorang? Okay. So mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa nak kena bekerjasama dengan diorang. Mungkin CJM boleh go directly approach kem-kem pelarian ni. Okay. Kenapa kita kena kerjasama? Sebab itulah kepentingan kita dalam kita menggerakkan kerja-kerja NGO. Sebab pastinya di sesebuah kawasan ataupun sesebuah lokasi yang kita nak pergi tu ada orang ataupun ada organisasi yang dia punya expertise lebih mahir daripada kita di dalam kawasan. Dia kenal siapa penerima kita, dia kenal kawasan dekat mana yang amat memerlukan. So jadi expertise itu yang kita perlukan dalam kerjasama. Maknanya orang-orang yang kita approach tu adalah orang-orang yang memang diorang dah shortlist untuk dapatkan bantuan. Betul. Sebab saya dimaklumkan juga selain daripada bagi bantuan secara berhimpun, berpusat, kita juga pergi ke rumah ke rumah. Betul. Jadi data-data itu daripada mereka lah. Betul. Data-data tu kita dapat daripada kita punya partner tadi lah. So biasanya CJM dia akan salurkan kepada mereka yang, maksud saya mereka tu adalah orang-orang yang kita lawat rumah ke rumah tu berdasarkan kapasiti apa. Maksudnya apa yang menyebabkan kita rasa macam kita perlu menyumbang kepada mereka. Betul lah, aku cek tak ada dalam ni. Okay. Apa yang membuatkan atas kapasiti apa yang membuat kita ni perlu menyumbang kepada mereka? Okay. Satunya adalah based on senarai penerima, okay, yang kita dapat daripada kita punya partner ni. Kepada siapa kita memberi ni adalah kepada golongan keluarga, okay, yang tidak cukup keperluan asas. Bukan sahaja tidak cukup, malah lebih teruk daripada itu. Tiada keperluan asas yang sepatutnya mereka ada. Macam tu. Paling basic lah, kita sebutkan paling basic. Contoh yang antara barang yang kita agihkan adalah pemanas dan juga bahan api. Diesel dan ada tempat yang kita bagikan arang. So arang tu benda yang amat-amat memerlukan di waktu sejuk, terutamanya di waktu malam. Tapi benda yang itu pun mereka tiada.
untuk memanaskan badan mereka. Sehingga kan ada keluarga yang kita melawat tu, mereka terpaksa pergi ke kedai-kedai jahit untuk cari kain-kain lebihan tu untuk mereka bakar dalam pemanas tu. Ada keluarga yang kita di Syria, saya masih ingat masa tu hari pertama kita masuk ke Syria di Jindires. Keluarga tu ceritakan mereka untuk bakar pemanas tu di dalam itu mereka perlu kutip daun-daun di luar ataupun apa-apa di jalanan yang boleh digunakan untuk bakar. Sebenarnya pelarian-pelarian ni mereka tak ada peluang pekerjaan ke ataupun arang itu sendiri mahal? Saya rasa untuk mudahkan tu dua-dua pun betul. Dia sebab kita kena faham daripada awal sendiri, apabila mereka tiada peluang pekerjaan, bermaksud mereka tiada pendapatan, dan untuk mendapatkan arang tu sendiri maksudnya tiada wang lah untuk dapatkan arang tu. Macam tu. Peluang pekerjaan amat terhad kepada pelarian-pelarian ni, terutamanya di Lubnan. Untuk makluman, terdapat 72 sektor pekerjaan yang pelarian Palestin yang di sana tak boleh bekerja dalam sektor ni. 72 sektor. Amat banyak sekali. Dan kalau di Syria pula, bila kita tanya macam contoh ada family tu, ayah dia tak bekerja, kemudian dia kata anak dia je bekerja. Bila kita tanya apa yang boleh anak dia ni kerja, apa yang anak dia kerja buat sekarang ni, mereka boleh tolong macam di bahagian-bahagian apa kita nak sebut, pekerja-pekerja harian, yang bekerja di ladang-ladang, di pertanian. Dia bekerja harian dan gaji mereka pun based on harian tu lah. Faham. Macam tu. Maksudnya hanya sekadar untuk orang kata kais pagi makan pagi. Yes, betul. Untuk beli arang tu pun harga mahal. Agaknya mahal tu mahal yang macam mana? Sebab bila memandangkan saya faham yang ada sesetengah negara yang kita pergi tu berdepan dengan inflasi. Tapi mahal tu macam mana? Mungkin boleh kongsikan kepada pendengar, penonton nak tengok biar mereka tahu mahal tu mahal yang macam mana. Adakah 1 kilo tu bersamaan dengan RM30 ke? Mungkin macam untuk kita menampakkan anggaran lah kan, anggaran macam mana mahalnya benda tu, disebabkan mereka tak boleh nak beli benda tu kan untuk keperluan asas. Ini kita cakap hanya satu sajalah, bahan api kan, diesel ataupun arang batu ni. Untuk yang kita agihkan semasa semasa agihan, contohnya untuk bahan api diesel ni, yang kita agihkan tu sebanyak 20 liter diesel. Okey. 20 liter tu maksudnya 20 liter secara kumulatif ataupun satu botol tu sama ada. Okey, kita bagi 2 botol masa tu. Satu botol tu 10 liter. I see, faham. So total 20 liter. Untuk 20 liter tu kos dia untuk agihan kita tu sebanyak $20. $20, okey. Itu untuk satu. Tapi bila kita tanya apa yang mereka boleh dapat dalam sehari ke apa ke, lebih kurang dalam $1 ke $5. Nilai yang diorang dapat. Mungkin kalau tinggi sikit lebih kurang 10. Macam lah kita boleh kata average lah. Macam tu, dia bergantung kepada mereka bekerja. Itu kita sebut hanya berkaitan dengan bahan api diesel tu sendiri. Kita belum untuk kos food parcel apa semua tu kan, barang-barang dalam tu ada yang kos kita beli dalam $30. Macam tu. Untuk gaji serendah itu nak membeli 20 liter diesel, dan 20 liter tu bertahan berapa lama? Bertahan lebih kurang 2 ke 3 minggu, ataupun boleh pergi sebulan, bergantung kepada penggunaan keluarga tu sendiri. Tapi masih lagi tak mencukupi sebenarnya kalau ikutkan pada gaji masih mereka. lagi tak mencukupi. Dan bila kita bersembang, kita tanya, kita buat assessment sikit dengan kita punya partner, 20 liter ni dia begitu boleh tahan dalam 2 ke 3 minggu. Tapi bila kita tanya sepatutnya satu keluarga ni memerlukan berapa, berapa banyak diesel lah kan, mereka memaklumkan kepada kita mereka memerlukan 500 hingga 600 liter untuk sepanjang tempoh musim sejuk. Okey, faham. Macam itulah untuk kita nampakkan gambaran dia.
keperluan untuk di sana tu bagaimana. Faham? Sangat, kiranya kehidupan mereka sangat daif juga. Untuk kumpul sejumlah duit yang banyak tu pun bukan mudah. Sebab kalau satu hari $5, macam mana pula nak menampung makanan mereka, Makanan yang lain. pengangkutan dan sebagainya. Okey, baik. Perkongsian daripada Tuan Syafiq tu detail. Kita boleh nampak macam mana kesukaran mereka dan macam mana bergantungnya mereka terhadap bantuan-bantuan yang disalurkan. Okey, sekarang ni saya tertarik untuk bertanya soalan. Dalam tempoh 15 ataupun 16 hari di Turki, Syria dan juga Lebanon. Okey. Boleh tak nyatakan jumlah dan nama setiap kamp yang diziarahi? Nama untuk setiap camp. Mungkin salah satu yang paling diingati yang memberi impak. Okay. Tapi jumlah tu saya nak exact lah. Jumlah camp yang kita pergi. Okey. Di Turki dan juga Syria, saya gabungkan sekali Turki dengan Syria sebab kita ibaratnya satu sekali kan lah tu Turki Syria. Di Turki Syria tu kita pergi ke 9 tempat agihan. Sebab kenapa saya sebut 9 tempat agihan, kita pecahkan 7 yang kamp pelarian. Kita memang kita sebagai kamp lah. Dan 2 tempat di tempat yang macam kita panggil tempat yang selain daripada camp, kita sebut sebagai apa kita sebut tu? Penempatan. Yes, terima kasih Cik Sabrina. Saya rasa saya boleh. Betul, kita sebut as penempatan. Macam tu. Itu di Turki Syria. Dan di Lebanon kita pergi sebanyak 11 tempat agihan. So total secara keseluruhannya adalah 11 campur 9 20. Wah, betul. 20. Okey. Saya sambung di Lebanon tu 11 tempat agihan, 8 di camp, 3 di penempatan. Jadi saya percaya dalam tempoh tu kalian tak ada masa untuk me time ataupun tak ada masa untuk nak rehat sekejap, tarik nafas lega sekejap. Ada ke? Kita arrange jadual untuk rehat 1 hari. Kita perlukan rehat untuk 1 hari, kemudian kita jalan macam biasa. Apa-apa pun sukarelawan pun perlukan juga rehat. Betul. Okey, baik. Dan kita dah sentuh tadi kan. Jadi apa yang membezakan kamp-kamp ni? Apa yang membezakan satu kamp ke kamp lain? Ataupun nak lagi senangkan Tuan Syafiq lah, apa yang membezakan kamp pelarian di Turki, apa yang membezakan kamp pelarian di Syria dan apa yang membezakan kamp pelarian di Lebanon? Okey. Kamp pelarian di Turki dan Syria lebih kurang. Ada yang tinggal di dalam kemah. Dan kalau yang penempatan saya sebut tadi tu tinggal di dalam rumah yang daif lah. Kan. Turki Syria lebih kurang. Cuma beza dia bila kita masuk ke Syria, disebabkan mungkin saya rasa dia disebabkan kawasan itu yang tanah dan tidak bertah dan selalu juga hujan di Syria ni. Jadi disebabkan itu dia nampak keadaan kamp tu sendiri agak kita kata situasi dia tu sebabkan kita boleh bayangkan mungkin tanah merah semua kemudian hujan lecak-lecak sana dan ada kawasan-kawasan yang kotor dan sebagainya macam itulah. Dia tak sama ke dengan kemah yang kita selalu pergi camping dalam hutan tu? Maksudnya kemah yang kita biasa nampak tu dia ada canvas yang lapik antara tanah dengan kita duduk tu kan. Tapi adakah sama seperti kemah yang mereka duduk ataupun lapik tu tak ada apa-apa pun, sekadar hanya bumbung semata-mata? Bumbung dan dia ada lapik di bawah lah. Canvas jugalah. Canvas juga. Cumanya bila saya sebutkan tadi, dia sebab keadaan di situ sendiri. Dia di kawasan yang tanah, kemudian selalu hujan. Dia macam itulah. Adakah potensi banjir itu berlaku di sana? Tempat yang kita pergi tu tak ada potensi untuk banjir lah. Tetapi ada certain kawasan kamp pelarian di Syria yang memang ada potensi untuk banjir. Faham. Mungkin boleh kongsikan juga tak kawasan yang kalian pergi tu kawasan yang pelarian yang terjejas akibat gempa bumi ataupun perang? Okey. Pelarian daripada Syria ni kebanyakannya semua yang terkesan daripada perang yang berlaku bermula pada tahun 2011. Ada yang bergerak daripada
Aleppo, kan. Kemudian kalau kemudian pergi ke di sebelah yang negara sempadan antara Syria dan juga Turki lah, di Idlib. Kemudian ada yang rapat lagi di sebelah Jendiras, dan ada juga yang lain tu dia tinggal di Turki lah. Menarik bukan situ. Bagaimana pula dengan kem pelarian Lubnan? Adakah mereka macam mana kem pelarian? Saya percaya pelarian-pelarian di Lubnan tu ada yang di antara mereka mungkin yang menyelamatkan diri bermula pada tahun 1948. Tapi mungkin ada juga yang merupakan pelarian daripada negara lain mungkin. Okey. Pelarian yang kita buat agihan ni, kita fokus di Lubnan, pelarian Palestin. Situasi kem dia lain sikit daripada Turki dengan Syria. Kenapa tak cakap? Saya nak cakap dah tadi. Di Turki dan Syria ni mereka ada yang tinggal di dalam kemah yang kita selalu nampak tu kan. Dan ada yang, tapi di Lubnan kem yang kita sebutkan ni adalah penempatan ataupun rumah yang berdekat tingkat macam apartmen macam tu. Di satu kawasan yang sempit lah. Memang padat dalam tu. Macam contoh saya boleh sebutkan yang paling kem yang terbesar, kem En Helwah, ada lebih kurang 90,000 orang pelarian Palestin berada dalam kawasan yang begitu padat. Tiada pengudaraan yang bersih, tiada pencahayaan yang masuk di dalam rumah. So disebabkan tu dia menyebabkan kelembapan di dalam setiap rumah yang kita pergi tu, kita dapat rasa udara yang lembap. Udara tiada pengudaraan lah, kita mudah fahamnya macam tu. So disebabkan benda-benda macam tu, dia memang akan menjejaskan kesihatan keluarga yang tinggal di dalam tu. Saya ada baca juga beberapa bukan kajian lah, tapi maklumat-maklumat daripada sumber luar yang sekiranya tiada pengudaraan ataupun pengudaraan yang lembap ni boleh menjejaskan keadaan kulit, boleh menyebabkan asma dan sebagainya. Dan saya juga mendapat tahulah sebenarnya mereka-mereka ini di kem pelarian merupakan orang-orang yang paling banyak masalah penyakit. Setiap keluarga yang kita pergi tu, bila kita lawat, kita tanya khabar apa semua, saya rasa tak ada keluarga yang tiada penyakit asma. Semua yang kita pergi tu, dan lebih kita kesian, kanak-kanak yang berumur 2-3 tahun pun dah ada penyakit asma. Jadi macam mana diorang dapatkan rawatan? Adakah pihak kita menawarkan sejumlah wang untuk mereka dapatkan rawatan, ataupun kita dah bekerjasama dengan mana-mana pihak untuk tawarkan perkhidmatan? Untuk bantuan kesihatan ni dia ada dua lah. Kita boleh sebut 3. Ada di kalangan ni yang dapat bantuan daripada jiran-jiran mereka sendiri. Kan jiran mereka yang ada lebih sikit pun dia akan bantu untuk dapatkan kos rawatan setiap bulan, ubat-ubatan. Kemudian daripada NGO juga, boleh pergi ke klinik-klinik yang NGO buat di dalam tu. Dan yang ketiganya pun UNRWA. UNRWA pun ada bantu untuk setiap keluarga ni. Tapi bantuan daripada UNRWA ni, bila kita seperti yang kita sebutkan sebelum ni, bantuan kewangan setiap 3 bulan sekali. Memang bantuan tu kalau tak silap saya lebih kurang $300 untuk 3 bulan punya perbelanjaan. 3 bulan tu untuk termasuk semualah mereka kena which is benda tu kita nampak mungkin macam banyak $300, tapi based on perbelanjaan dan juga kos, benda tu tak cukup lah untuk sebab bantuan dia $100 ke $300 lebih kurang je lah. Saya tak berapa tak nak ingat macam tu. Tapi rawatan kat sana pun sebenarnya mahal juga kan. Sebab dia bukanlah semurah yang kita jangka. Okey. Dan banyak-banyak kem yang telah dipergi tu, kem pelarian manakah yang paling memberi impak, yang memberi kesan kepada Tuan Syafiq? Semua negara ke? Antara ketiga-tiga tu dan antara ketiga-tiga dan kesemua tu, satu je kem pelarian yang paling memberi kesan. Satu je. Macam ada orang, macam setengah orang mungkin kem pelarian A ke, kem pelarian B ke. Tuan Syafiq sendiri macam mana? Okey, semasa di Syria, kem saya rasa yang macam memberi kesan kepada saya, kita tengok nasib mereka pelarian Syria ni. Satu di Syria, nama kem tu Kem Al-Ghadak. Kenapa saya kata memberi kesan? Sebab kita pergi melawat keluarga tu. Itu keluarga terakhir yang pada hari tersebut kita pergi melawat. Dan bila kita tanya bagaimana kehidupan semua kan, sebelum ni macam mana, kemudian selepas perang macam mana,
Dan satu yang mengejutkan kita orang adalah bila kita masuk, kita tengok, ramainya anak-anak kat sini. Lebih kurang berapa 11 macam tu. Wow, okay. Masa tu kita dalam hati lah kan. Saya bersembang dengan siapa hari tu saya cakap dekat Tuan Johan rasanya. Ramainya anak ni, macam mana dalam kehidupan yang kita tahu serba kekurangan, tapi anak ramai, macam mana dia afford benda tu. Okay, tak apa, kita simpan dulu soalan tu kan. Lepas tu kan kita bersembang-sembang. Kemudian bila dia pun beritahu macam mana kehidupan dia sebelum ni, which is sebelum mereka terkesan akibat peperangan ataupun konflik yang berlaku di Syria ni, mereka adalah keluarga yang kita kata keluarga yang berada. Dan mereka mempunyai tanah lebih kurang 10 ekar, mengusahakan pertanian pistachio, kacang pistachio tu. Oh, okay. So mereka keluarga sebenarnya daripada mereka keluarga yang okey dan alhamdulillah dapat afford semua keperluan anak-anak. So sebab itulah jawapan kita orang terjawab. So disebabkan maksudnya kat itu kita perasan daripada kehidupan mereka yang sebelum ni amat berubah serta-merta akibat tu, dan mereka terpaksa tinggal di dalam kemah dengan anak yang ramai. Okey, itu yang di kem Syria lah. Bila kita tengok kita terkesan bila kita tengok perubahan, kita sebut perubahan 180 darjah lah daripada kehidupan yang sebelum ni sampailah yang sekarang ni. So benda tu macam itulah kita bila kita muhasabah diri balik, macam itulah. Kemudian di Lubnan, di Lubnan boleh saya share juga di Lubnan. Boleh. Di Lubnan yang memberi kesan kepada yang saya ingat lah masa tu, di Camp Burj Barajneh. Camp Burj Barajneh ni yang terletak di Beirut, yang mempunyai 30,000 lebih pelarian Palestin yang dekat situ. Dan yang saya paling ingat adalah satu keluarga yang kita lawat tu, nama keluarga tu, nama pakcik tu Mahmud Ismail. Dan masa tu sebelum ni saya tak pernah nampak benda tu, dan dia rezeki untuk kita satu tim untuk tengok sijil pemilikan tanah mereka sendiri di Palestin. So bila kita tengok benda tu, kita yalah, tanah dirampas apa semua tu kan. Dan bila kita tengok benda tu, dan ini adalah bukti kepada dunia, dan pakcik tu pesan kepada kita semua, ini adalah tanggungjawab kita untuk tunjukkan kepada dunia apa yang mereka ada. Bukti tanah itu adalah tanah milik mereka. Mereka tunjukkan sijil pemilikan tanah mereka yang berada di Palestin. Saya juga antara orang yang berada di sana, dan sebenarnya dia sangat memberi impak jugalah, sebab kita dapat tengok satu bukti yang sangat bernilai harganya. CJM tak nak beli ke? CJM tak ada. CJM tak ada plan untuk beli. Dan menarik juga Cik Safina timbulkan berkaitan dengan beli ni. Sebab masa kita pergi tu kan, kita tanya juga dengan partner kita kan, mereka simpan ni dah memang lama apa semua kan, tak ada ke orang yang nak dapatkan sebenarnya. Dia kata memang ada. NGO ataupun persatuan-persatuan daripada luar ke apa, badan-badan daripada luar, malah mereka tahu ada daripada Israel sendiri yang menawarkan bernilai berjuta-juta untuk dapatkan sijil pemilikan tanah tu. Dan apa yang mereka buat, mereka tolak benda tu. Sebab mereka tak pandang daripada nilai berapa banyak orang dapat tu, tapi mereka pandang kepada tanah mereka itu sendiri lebih bernilai. Mungkin bagi mereka tiada nilainya untuk menjualkan sijil tu kepada tambah-tambah kepada Israel. Kuatnya jati diri diorang. Dan kalau contohlah kalau diorang gelap mata kan nak jual kepada pihak Israel, mungkin silap-silap geran itu dimusnahkan, dan automatically nak claim Palestin tu lebih kuat lah sebagai tempat mereka. Okay, satu perkongsian menarik, sebab saya boleh nampak daripada perkongsian Tuan Syafiq tu, kita boleh nampak yang setiap camp tu ada kesan yang, ada impak yang memberi, ada impak dalam hidup Tuan Syafiq. Sekurang-kurangnya kita boleh nampak lah kepelbagaian apa orang kata, situasi yang berlaku terhadap pelarian Syria dan juga pelarian Palestin. Okay, jadi kita fokus pula kepada jumlah bentuk sumbangan yang diberikan.
sumber sumbangan yang disalurkan ni siapa pembekal dia? Adakah seperti tadi pun Tuan Syafiq ada bagi tahu dia tak ada kaitan dengan sumber daripada Malaysia. Jadi siapa pula pembekal yang di sana? Pembekal di sana peniaga-peniaga untuk kita ada sebab ekonomi memang akan berjalan kan. Di setiap lokasi tu ada peniaga yang kita kata, ada peniaga yang menjual barang-barang yang kita nak. Jadinya kita berurusan dengan pembekal yang direct di kawasan tu. Oh, faham. So kiranya setiap tempat tu kita approach diorang punya pembekal. Yes, kita beli and then kita pergi ke warehouse macam tu untuk kita sebelum kita agihkan tu kita buat packaging. Adakah pembekal tu pembekal yang sama juga seperti misi-misi sebelum ni? Ya, betul. Kita memang pembekal yang sama dan banyak urusan dengan pembekal ni seperti yang saya cakap tadi adalah daripada kita punya partner local NGO yang dekat sana. Bila saya sebut berkaitan dengan kemahiran tadi tu, so mereka ada pengetahuan yang lebih untuk ni. Pembekal tu dah biasa dengan kita dan juga bagi dengan harga yang berpatutan lah untuk kerja-kerja kemanusiaan. Jadi bentuk sumbangan tu macam mana? Adakah daripada fizikal semata-mata ataupun melibatkan tunai juga? Melibatkan kedua-dua. Ada yang kita dah bagi dalam bentuk barangan dan ada juga keluarga yang menerima sumbangan kewangan. Kenapa tunai? Kenapa tunai instead of fizikal? Sebab semua pemberian tu mesti ada sebab dia. Bila saya tengok video-video yang dikongsikan oleh tim misi, pemberian tunai tu apa yang saya faham mungkin nak diberikan kepada mereka supaya duit itu lebih dimanfaatkan mengikut kesesuaian keperluan mereka. Betul. Tapi daripada CJ sendiri macam mana? Betul. Cik sebenarnya dah menjawab soalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, baik. Ada keluarga yang kita berikan barangan, berdasarkan kita punya assessment, barangan itu yang menjadi keperluan kepada mereka. Kemudian ada keluarga yang kita berikan tunai untuk mungkin dia ni adalah keluarga yang perlukan kewangan untuk beli kos ubat-ubatan dia contohnya. Jadi sumbangan tunai tu adalah jumlah dia samalah kepada setiap orang. Kepada setiap orang sama. Oh, sama. Okey, faham. Baik, apa-apa pun tak kisahlah dari bentuk apa-apa pun, tapi dia tetap berguna, dimanfaatkan pada masa akan datang. Okey, kita pun dah sentuh tentang sumbangan dan cara sumbangan diedarkan pun dari rumah ke rumah dan berpusat pun telah disentuhkan oleh Tuan Syafiq. Cuma saya nak tanya jugalah, kenapa kita buat dua cara, secara berpusat dengan cara rumah ke rumah? Adakah melalui dengan cara rumah ke rumah tu kita lagi mendekati mereka ataupun ada sebab di sebaliknya? Yang Cik Sabri sebut tu betul juga. Sebab tu di awal podcast kita, saya sebutkan 3 perkataan. Salah satunya adalah perkataan empati. Antara salah satunya adalah untuk kita pergi misi ni, kita bukanlah hanya sekadar untuk pergi dan agih bantuan, ataupun kita boleh katakan kita bukan hanya nak ada rasa simpati kepada kita punya penerima ni, belas kasihan apa semua, tapi apa yang kita nak adalah perasaan empati, yang mana bila kita pergi kepada penerima ni, kita nak bersama dengan mereka. Kita nak rasakan apa yang mereka rasa setelah berpuluh-puluh tahun. Kita nak dengar kisah mereka. Jadinya bila kita pergi ke rumah mereka ni, kita dapat rapat dengan mereka untuk tahu kisah mereka. Dan juga selain daripada itu juga, kita pergi ke rumah ni adalah satu-satunya rumah yang jauh. Dan juga penerima tu tak boleh pergi ke pusat yang kita dah tetapkan atas sebab dah uzur, tak boleh nak berjalan, hanya boleh terbaring di atas katil saja. Kemudian kita pergi melawat dia, macam tu. Dan saya juga percaya mereka juga perlukan someone untuk mendengar segala masalah mereka. Apa-apa pun human touch tu penting juga. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Tuan Syafiq dah banyak cerita banyak benda kan. Saya sendiri pun banyak belajar daripada Tuan Syafiq bagaimana cara edaran bantuan, bagaimana ianya memberi kesan kepada Tuan Syafiq. Dan kita pun dah berada di penghujung rancangan. Saya pasti Tuan Syafiq pun tak sabar nak mengakhiri rancangan ini kan. Saya okey je.
Oh, okey. Apa kata kita sambung sampai esok? Boleh. Okey. Baik, apa harapan Tuan Syafiq terhadap misi luar negara pada masa akan datang? Adakah akan terus memfokuskan kepada 3 negara ini ataupun ada potensi untuk kita ke peringkat yang lebih global? Sepanjang misi kali ini, kita juga selain daripada misi agihan bantuan, kita juga pergi riki ataupun melawat kawasan-kawasan projek-projek yang berpotensi untuk kita jadikan sebagai sustainable project kita di ketiga-tiga lokasi ini. Jadi harapan saya untuk tujuan kita buat riki ni adalah untuk kita nak laksanakan projek ni yang boleh sustain kepada penerima kita yang dekat sana, pelayanan Syria dan juga pelayanan Palestin. Jadi harapan saya untuk next misi untuk kita pergi itu adalah untuk kita lihat hasil daripada sustainable project yang kita dah laksanakan. Ia bermakna bantuan yang kita berikan lebih bermanfaat dan lebih bersifat jangka panjang untuk kita membantu pelarian-pelarian ni mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Dan diharapkan melalui bantuan itu juga menjadi asas kepada mereka untuk terus berkembang pada masa akan datang sekaligus membangunkan ekonomi mereka. Dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri rancangan ini, apa pula pesanan dan nasihat kepada mereka yang nak berkecimpung dalam dunia sukarelawan, terutamanya dalam misi ke luar negara? Sebab saya percaya tak semua orang bertahan untuk pergi ke luar negara. Tak semua orang boleh untuk duduk bersama-sama mendengar masalah orang lain. Dan saya juga percaya ada juga setengah orang lebih, apa orang kata, bila dah stay di tempat sedia ada, mungkin diorang rasa tak boleh nak commit untuk ke arah itu. Satunya yang first mungkin saya boleh kongsikan adalah untuk ambil cakna ataupun ambil tahu berkenaan isu yang terjadi. Walaupun kita tak boleh nak mendalami secara terlalu dalam, tapi kalau kita dah ada gambaran ataupun faham asas dia kenapa isu tu berlaku, bagi saya itu pun sudah memadai. Sebab apa? Sebab bila kita pergi ke tempat-tempat yang konflik ini walaupun tanpa pengetahuan yang asas, benda itu akan menghalang kita untuk kita rapat dengan mereka. Sebab bila kita bersembang dengan mereka tu, kalau kita tahu isu tu, kita tahu cara macam mana untuk bersembang dengan mereka. Macam tu. Kemudiannya sebagai persediaan untuk kita sebelum kalau kita untuk sebelum ke misi ni, kalau sebagai persediaan ni adalah sentiasa ingat ataupun sentiasa pegang di dalam kita punya, di dalam diri kita ini untuk adapt dengan segala perkara dengan cepat. Sebab anything can happen. Dan of course situasi akan berubah daripada kita kat Malaysia dan kita dekat sana. Kita akan ada situasi yang tak cukup, lewat makan ke, tak makan ke, akan ada situasi-situasi macam tu lah. Kiranya 24 hours tu kena alert lah. Yes, betul. Dan last kali belajar untuk letakkan kita punya diri dalam kasut orang yang lain, supaya kita dapat rasa macam mana apa yang mereka rasa setelah berpuluh tahun. Betul, menarik. Kiranya kita pergi ke sana bukanlah sekadar kosong. Perlu ada pengisian awal sebelum kita berangkat ke sana, supaya bila kita balik pun lagi banyak pengisian. Sebab saya percaya sumbangan bukan sekadar melalui wang, tapi apa-apa keupayaan kita, sama ada melalui penulisan ke, perkongsian podcast ke, ataupun video TikTok sekalipun, boleh jadikan satu sumbangan kepada mereka untuk meluaskan lagi informasi tentang mereka. Baik, terima kasih Tuan Syafiq. Kita pun dah berada di penghujung episod pertama. Tuan Syafiq sebenarnya adalah orang yang membuka kepada episod misi Tanya. Episod pertama. So insyaAllah kita akan bersama dengan ahli tim misi yang lain, mendengar cerita yang lagi menarik daripada mereka. Pastinya.
cerita Tuan Syafiq pun dah menarik, tapi mungkin ada yang lagi menarik yang kita mahu korek daripada mereka sendiri. InsyaAllah jangan lupa untuk teruskan bersama dengan podcast Cinta Gaza Malaysia. Lagi-lagi untuk ketahui isu Palestin, teruskan bersama Cinta Gaza Malaysia melalui laman media sosial seperti Facebook, X dan juga Spotify. Tak lupa juga Telegram terkini dan sensasi Palestin. Itu sahaja setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam. Situ. Bye-bye.